Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini 13 September 2020 kita akan bicarakan satu bab daripada kitab kita ni, nama dia Keindahan Islam. Keindahan Islam ataupun dikenali dengan bahasa Arabnya Mahasinul Islam. Alhamdulillah, dalam kitab ini yang ditulis oleh beberapa orang pensyarah di Madinah telah mengemukakan kepada kita hikmah-hikmah syariat. Dia tidak banyak bincang tentang hukum, tapi lebih kepada rahsia syarak, ataupun dikenali dengan nama hikmah syarak. Apakah hikmah di sebalik solat? Apakah hikmah di sebalik puasa? Apakah hikmah di sebalik perkahwinan? Dan kenapa Islam membenarkan poligami contohnya, dan juga perceraian dan beberapa larangan. Jadi kitab ini, Keindahan Islam ini, lebih kepada orang panggil rahsia syarak ataupun objektif hikmah syarak. Maka dalam kitab kita ini, tajuk yang kita akan bincangkan di sini pada kuliah kita ini dalam bab yang keempat. Tengok di muka surat 143. Muka surat 143, bab yang ketiga, bab kekeluargaan. Perkara yang keempat iaitulah warisan ataupun pusaka. Warisan ataupun pusaka. Para jemaah sekalian, ada sebuah kitab yang menarik, kitab yang kecil, nama dia Ar-Rahabiyah. Ini untuk orang belajar, kalau nak belajar bab ilmu pusaka, iaitulah dia panggil kita Ar-Rahabiyah. Jadi untuk kita mulakan bicara kita ni, suka saya baca muqaddimah kepada kita Ar-Rahabiyah. Kitab ini dalam bentuk syair. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina bihamdi dzikri hamdi rabbana ta'ala. Falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Thumma as-salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu Muhammadin khatimi rusli rabbih wa alihi min ba'dihi wa sahbih. Itu dipanggil bahasa syair. Awwalu ma nastaftihul maqala. Awal yang kita nak bincang dengan perbincangan kita ni, bidzikri hamdi rabbina ta'ala, dengan menyebut memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha tinggi. Falhamdulillahi ala ma an'ama. Segala puji bagi Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang dikurniakan. Hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Pujian yang akan menjilah, mencerahkan hati yang buta. Thumma salatu ba'du wassalamu. Kemudian selawat, lepas daripada itu salam, ala nabiyyin dinuhul islamu, di atas nabi yang membawa agamanya, iaitu Islam. Muhammadin khatimi rusli rabbihi. Muhammad, penutup segala rasul-rasul Tuhannya, wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, keluarganya dan juga para sahabatnya. Kita kata itu muqaddimah Ar-Rahabiyah. Jadi para jemaah, para penonton, para jemaah sekalian, bila kita bincang tentang pusaka, tengok dalam kitab Keindahan Islam ini dari muka surat 143. Bagi orang yang ada kitab, boleh buka. Apa makna harta pusaka? Di dalam bahasa Arab disebut al-faraid. Dalam bahasa Arab dipanggil al-faraid. Apa makna faraid? Iaitulah bahagian yang telah difardukan oleh Allah, bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla
tak boleh kita nak ubah suka-suka sewenang-wenangnya, tak boleh. Jadi alhamdulillah dalam buku saya ni kita sebut 10 perkara hikmah rahsia kenapa pusaka ini tidak diwakilkan kepada malaikat untuk membahaginya, kenapa pusaka itu tidak diwakilkan kepada Nabi SAW membahaginya, tapi Allah sendiri Jalla wa'ala yang membahagikan. Yastaftunak qulillahu yuftikum. Tengok, Allah orang mari tanya Nabi SAW, Allah jawab qulillahu yuftikum, Allah yang akan jawab. Masya Allah, tabarakallah. Baik, pusaka ialah, tengok dalam kitab, pusaka ialah bahagian yang berhak diwarisi oleh waris harta si mati selepas ditolak semua hak berkaitan yang lain yang wajib diselesaikan sebelum pembahagian pusaka. Jadi kitab kita ni tak banyak hukum, jadi saya tambah di sini untuk para jemaah dapat memahaminya. Apabila mati seorang anak Adam tu manusia mati, maka ada 4 perkara yang kita kena buat. Ini tanggungjawab kita orang hidup terhadap orang yang mati. Yang pertama dia panggil mu'natut tajhiz. Iaitulah kita kena selesaikan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ada beberapa perkara. Yang pertama, mandikan dia. Yang kedua, kafankan. Yang ketiga, solat. Yang keempat, kebumikan. Ini 4. Maka para ulama telah menggariskan kepada kita 4 perkara ini yang pertama sekali dibuat, yang kita boleh ambil daripada harta peninggalan si mayat, tidak dikira pusaka lagi, iaitu mu'natut tajhiz, upah ataupun perbelanjaan menguruskan jenazah mengikut syarak. Mandi. Kalau keluarga dia boleh mandi, mandilah. Kalau keluarga dia tak mampu, terpaksa kena panggil juru mandi, yang mungkin kita terpaksa kena beri sumbangan allowance pada mereka 100 ke 200 ke, ambil daripada harta si mati. Kemudian kain kafan. Berapa harga kain kafan? Berapa kain kafan? Mungkin 200 kita letak, ataupun 100, ambil. Solat lah. Solat tidak diupah, sebab menjadi setengah budaya di tempat kita. Masya Allah, kalau orang kita tengah solat jenazah ni, tengah ada kan mazhab budaya kita sini, dia bertukar. Sepatutnya doa kepada si mati di dalam solat setelah takbir yang ketiga. Takbir yang pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua salawat ke atas Nabi SAW, takbir yang ketiga doa untuk si mati. Kemudian takbir yang keempat doa yang pendek, salam. Sebahagian daripada tempat kita dia tukar format, dia tak ikut sunnah Nabi SAW ini. Selepas takbir yang ketiga, doa kepada si mati pendek je, ringkas je. Bila nak doa? Lepas solat. Kita kata ini terbalik. Saya senaraikan salah satu daripada perkara dia di bawah tajuk bertukar tempat. Ingatnya, mana-mana bertukar tempat, sepatutnya doa itu dilakukan pada selepas takbir yang ketiga, kita pergi tukar di doa selepas solat. Ini satu pertukaran yang perlu dikembalikan kepada asalnya. Tak ada dalam kitab suruh tukar macam tu. Jadi jangan kita senang-senang nak tukar, sebab perkara hukum hakam sunnah Nabi SAW biarlah kita kekal menjadi suatu sunnah al-muttaba', sunnah yang diikuti sampai bila-bila. Maka para jemaah ni, setengah orang ni bila doa lepas solat, ada orang lalu tengah sah, masuk duit dalam poket ataupun selit duit di tangan ni. Kita kata subhanallah, kita berdoa kepada si mati dengan ikhlas. Kenapa mai orang panggil selit duit dekat sini? Kita pun jeli tengok hijau ke merah kan, tengah-tengah doa tu. Macam-macam akan berlaku dunia ni, godaan tu banyak. Maka para jemaah sekalian, kita kena hati-hati, jangan sampai kita terperangkap dengan perkara yang budaya kita punya ibadat kita telah dijadikan satu budaya yang kita tidak tahu dari mana dia punya sumber datang asalnya, para jemaah sekalian. Maka itu dia panggil yang ketiga. Yang keempat, kebumikan jenazah. Biasanya kebumi ini perlu kepada belanja dan orang gali kubur, apa lagi,
Kalau rumah jauh terpaksa kena sewa van untuk dihantar jenazah, kita kata itu je boleh. Maknanya orang mandi, kalau tak ada orang free, pasal kena bagi allowance, sumbangan, bagi. Yang kedua, beli kain kafan. Yang ketiga, pengurusan gali kubur dan juga kenderaan kalau diperlukan. Selepas daripada itu, kita berpindah kepada perkara yang kedua. Ingat ni, perkara yang pertama, mu'natut tajhiz, mana pengurusan jenazah. Selesai semua kebumian jenazah, kita pergi kepada yang kedua, iaitulah membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh arwah. Ada hutang tak? Ada, bayar. Selesai bayar hutang, ada lagi? Ada. Apa dia? Wasiat. Dia telah berwasiat, kita pun tunaikan wasiat dia. Tak lebih daripada 1/3 harta peninggalan. Tunai wasiat. Selepas wasiat, barulah sampai kepada keluarga ataupun anak-anak yang ditinggalkan untuk menerima pusaka. Alhamdulillah, itu dipanggil kaedah susunan perjalanan kita di dalam harta pusaka. Dalam harta pusaka. Tengok dalam kitab ini, pusaka ialah bahagian yang berhak diwarisi oleh waris daripada harta si mati selepas ditolak semua hak yang berkaitan yang lain yang wajib diselesaikan sebelum pembahagian harta pusaka. Berapa hak ada? Tanda. Yang pertama, hak mayat, pengurusan. Yang kedua, bayar hutang. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, barulah dibahagikan harta. Jangan lupa kita ni, kita nak asyik nak bagi harta. Si mati tinggal hutang banyak, bayar dulu. Selesaikan hutang dia dulu, baru kita pergi kepada wasiat. Selepas wasiat, baru pergi kepada harta pusaka. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Maksudnya, bagi orang lelaki ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Tengok, dalam ayat ini Allah naskan bagi kaum kerabat laki-laki ada bahagian mereka, dan bagi kaum wanita ada bahagiannya pula daripada peninggalan harta peninggalan ibu bapa dan kaum kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Maknanya harta pusaka tu berbeza-beza lah kan. Ada banyak, ada sedikit. Kita tak boleh nak kata itu dipanggil nisbah. Bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah kata apa? Nasiban mafruḍa, artinya bahagian yang telah ditetapkan. Sebab itu nama dia faraid. Apa dia faraid? Mana bahagian Allah dah tetapkan. Orang ni boleh 1/2, orang ni boleh 1/4, orang ni boleh 1/6, orang ni boleh 1/8. Ada orang full boleh ke dia semua. Itu dia panggil asabah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Bagi orang laki-laki dia ada 10 secara umum. Secara kalau nak detail dia ada 15 penerima pusaka. Dalam Rahabiyah kata, wal warithuna minar rijali 'asharah asma'uhum ma'rufatun mustaharah al-ibnu wa ibnu libni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala. Sedap kata kita baca syair tu kan. Saya hafal waktu belajar dulu, menarik ni. Al warithuna minar rijali 'asharah, orang yang boleh menerima pusaka dari kalangan lelaki ada 10 kategori, 10 golongan. Anak, saya baca ringkas lah. Anak, cucu, cici, ciak, cik, semua boleh lakukan. Bapa, datuk,
Datuk tu naik ke atas, dia panggil wa in ala. Kalau ada atuknya yang ada, boleh lagi. Kemudian adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik sebelah ibu sahaja, anak saudara sebelah anak saudara sebapa tadi, anak saudara mereka lah. Kemudian bapak saudara ibu sebapak dengan ayah kita, bapak saudara sebapak ya dengan ayah kita. Itu dia panggil 15 orang semua. Kemudian ibnul ammi, sepupu, dan juga ibu sebapak dengan ibnul ammi li abin, sepupu sebelah bapak saja. Wazauj, suami, dan sahibul walak. Mana walak ni orang yang merdekakan hamba. Kita tak ada zaman kita hari ni. Yang perempuan berapa orang? Tengok. Wal warithatu minan nisa'i sab'u lam yu'ti untha ghairahunna syar'u bintun wa bintu ibni wa ummu mushfiqah wa zawjatun wa jaddatun wa mu'tiqah wal ukhtu min ayyil jihati kanat fahadhihi iddatuhunna banat. Macam mana? Seronok ngaji. Ini kena masuk pondok bulan. Al warithatu minan nisa'i sab'un. Orang perempuan penerima pusaka dari kalangan perempuan ada 7, tapi kalau diperincikan jadi 10, iaitulah anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek sibuk sebapak dengan ayah kita, nenek sibuk sebapak, nenek sebelah sebapak dengan ayah kita, dia belah ayah semua ni kan? Adik-beradik sibuk sebapak, adik-beradik sebapak, adik-beradik seibu, isteri dan mu'tiqah. Ini dia panggil penerima pusaka. Baik, saya buat ringkasan lah, mudah, supaya para jemaah mudah nampak. Kalaulah seorang tu mati, dia tinggal orang mati muda lah, orang ni kata dia tinggal isteri, dan dia pula ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ayah, ada mak, ada adik-beradik, ada bapa saudara. Maka orang yang menerima pusaka, siapa dia? Dalam ramai-ramai ini, ibu, bapa, ibu, isteri, anak. Itu je. Hak lain tengok saja. Tak sudut lain. Ni kita pelik kadang-kadang. Bila orang ni mati, adik-beradik mari tuntut harta orang ni. Tak ada hak orang lain tu. Kalau si mati tu ada anak pula laki-laki, khalas, tutup payah orang lain. Yang boleh siapa? Ayah dia, mak dia, anak dia tadi, isteri dia. Kalau isteri dia meninggal, suami dia, kemudian anak, dan itu aja boleh. Dia 5 orang ni yang dia dapat. Ayah, ibu, isteri, 4 orang kan. Kemudian anak-anak. Kita kata orang lain tak payah. Boleh, yalah, tak ada peluang. Dia kata adik-beradik boleh juga, boleh, tapi kena banyak syarat lagi. Kena tak ada orang. Yang pentingnya kalau ada anak ya, anak laki-laki ada cukup. Cuma kadang-kadang masyarakat ni dia pelik. Kenapa mak ayah dapat juga? Kita kata masya-Allah, kalau mak ayah kita mati, kita nak harta pusaka dia, waktu kita mati kita tak nak bagi dengan dia. Kenapa? Cuma bahagian pusaka ibu bapa tu taklah banyak sangat. Tak banyak sangat. Yang tak gugurnya siapa tadilah? Suami dengan isteri, mahmakana, salah seorang daripada itu mesti dapat. Kemudian anak-anak, kemudian ibu bapa. Baik, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, tengok dalam ayat kita ni. Kalau kita banyak syarah, tak habis kitab kita. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Maksudnya Allah mensyariatkan bagi kamu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu. Bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Ini nas. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Jangan pula ada orang celik mata. Islam kenapa mengajar diskriminasi? Islam tidak adil. Kenapa anak beradik dibeza-bezakan? Laki-laki dapat 2, manakala ayah dia tinggal, contohnya kita kata 3 juta kan, tinggal anak 2 orang, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Mungkin yang perempuan itu besar,
kakak sulung dia, dah. Adik dia kecil lagi, tak kira. Yang penting adik dia laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Ini nas daripada Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahawa ayat yang saya baca tadi surah An-Nisa ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iqsimul mala baina ahli al-fara'id ala kitabillah. Fama tarakatil faraidu fali aula rajulin zakar." Maksudnya, bahagikanlah harta antara ahli-ahli faraid, pewaris yang berhak, sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran. Kemudian apa-apa bahagian yang selebihnya berikanlah kepada waris lelaki yang terdekat. Dalam bahasa kita dia panggil asabah. Asabah. Jadi asabah ni mana orang ni ambil semua harta. Mudah, macam contohnya orang ni dia mesti mati ni tinggal isteri, tinggal ibu, tinggal bapa, kemudian tinggal anak. Maka isteri dia ambil berapa? 1/8 sebab dia ada anak. Kalau tak ada anak 1/4. Kemudian ibu bapa dia ambil. Yang lebih tu asabah semua kepada anak-anak dia. Kalau laki-laki seorang, ambil dia belaka. Kalau ada laki-laki dengan ada anak perempuan, yang laki-laki 2 bahagian, yang perempuan 1 bahagian. Bagi. Itu dia panggil kaedah pembahagian harta pusaka yang sangat mudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itulah pembahagian pusaka ini diamalkan oleh Islam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari ini. Maknanya nas Al-Quran sudah jelas. Baik. Sekarang ni para jemaah, para pelajar sekalian, kita akan pergi kepada 10 perkara keindahan Islam di dalam pembahagian harta pusaka. Tengok kitab kita muka surat 144. Keindahan Islam yang agung begitu jelas dalam pensyariatan pusaka. Zahirnya seperti terangnya matahari pada waktu tengah hari. Dia panggil hukum ni jelas. Bahagian sudah ada. Orang ni 1/4, orang ni 1/6, orang ni 1/7 kan. Dia ada 1/3 ni. Yang dia panggil fardu yang ada dalam Quran, sulusan 2/3. As-sulus 1/3. As-sudus 1/6. An-nisfu setengah. Rubu' 1/4. Sumun 1/8. Itu ahli-ahli faraid ini ada bahagian masing-masing. Kemudian alhiqul faraidha bi ahliha, kita kena beri kepada orang yang berhak. Fama baqiya fali aula rajulin zakar, yang lebih lagi tu ambil kepada pewaris laki-laki. Maknanya lebih dipanggil asabah, dia boleh terima pusaka semua yang telah dibahagi-bahagikan harta yang tersebut. Cuma bukan semua dapat. Kalau mati tadi saya sebut orang-orang yang saya sebut tadi yang tak gugurnya. Yang lain-lain itu alhamdulillah tunggu. Dia panggil mahjub dalam bahasa istilah faraid. Dia panggil orang ni terdinding. Kenapa adik-adik tak dapat? Sebab dia ada anak. Kenapa orang ni tak dapat? Sebab dia ada bapa. Kenapa? Jadi yang tak kenapanya, anak dia tak akan gugur sama sekali. Isteri, suami tak akan gugur sama sekali. Ibu bapa juga tak gugur. Ini yang kita kata orang ni kebal. Kebal daripada terhijab, daripada terhalang, daripada menerima harta pusaka. Baik, keindahan yang pertama, tanda tuan-tuan. Setiap manusia, miskin atau kaya, pasti akan mati. Tak boleh lagi dah kita akan mati cepat ataupun lambat, kan? Yang penting bagi kita, kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita mati dengan husnul khatimah. Itu yang paling utama. Dan hartanya mesti diwarisi dan pemilikannya dipindahkan kepada orang lain. Bila mati orang ni, harta dia secara automatik terpindah milik, kecuali 3 perkara yang saya sebut tadi. Perbelanjaan pengurusan jenazah. Ada juga timbul soalan. Ada setengah masjid ni dapat ke tidak? Iklan pengurusan jenazah yang diuruskan oleh masjid sampai 4,500. Tengok, 4,500 nak kubur jenazah. Belanja kali kubur, belanja orang solat berapa ringgit seorang, belanja tahlil, kita kata itu tak masuk belaka tu. Jangan dimasukkan. Yang masuk mu'natut tajhiz, mandi, kafan, ke bumi. Itu je yang ada.
Yang lain-lain tu tidak ada. Maka dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal yang berkekalan. Jadi kita tahu harta kita akan pergi pada orang. Apabila Allah Subhanahu wa taala, penghukum yang maha bijaksana, menetapkan pewaris dan setiap bahagiannya. Tadi saya sebut bahagian ada berapa tadi? Ada 6. 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, 1/8. Kan? Sudah tetap. Itu dipanggil faraid. Bila kita sudah tahu setiap orang ada pewarisnya, menerima bahagiannya, dia telah menyelamatkan pemilik harta itu daripada kebimbangan tentang nasib hartanya selepas kematiannya nanti. Kita tak payah mikir, harta aku ni kalau aku mati boleh ke siapa? Kan? Kemanakah dia akan pergi? Dan siapa akan mengambilnya? Kita tak payah fikir. Bukan semua manusia dapat menguruskan hartanya dengan bijak dan baik. Seseorang itu juga mungkin mati mengejut sebelum dapat memikirkan bagaimana untuk membahagikan hartanya dan pelbagai kemungkinan lagi. Maka Islam dengan syariatnya yang sempurna dan penuh rahmat telah menyelamatkan pemilik harta daripada kerunsingan. Tak usah mikir ke hartamu. Silap perhitungan dan pengurusan harta yang buruk dengan menetapkan para waris dan bahagian masing-masing yang khas secara penghubungan yang jelas. Jadi kita tak usah mikir, kalau aku mati nanti anak kesayanganku ni dapat apalah dia. Nah, isteri yang ditinggalkan apa yang dia dapat. Orang ni apa. Jadi kita tak payah mikir, sebab Allah SWT telah menetapkan hak masing-masing. Alhamdulillah. Itu dia panggil indahnya Islam. Kita tidak bergantung dengan syarikat-syarikat pengurus harta pusaka. Mereka nak tolong bantu itu jelas, tapi kalau kita buat apa-apa pun, harta itu akan pergi kepada orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keindahan yang kedua, syariat Islam tidak memberi kuasa kepada pemilik harta ataupun pewarisnya ataupun orang lain untuk memilih pewaris harta atau membahagikan harta. Kita tak ada. Tidak kata lepas kita mati ni panggil mesyuarat semua keluarga, family datang, mari kita mesyuarat, kita tengok siapa yang patut terima harta aku, siapa terima. Tidak. Kita panggil orang yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Adik, anak, ibu bapa kalau masih ada, isteri, suami, kan. Kalau tak ada anak, mari cucu, contohlah. Kita kata tengok keadaan. Tak ada bawa ni, mari adik-beradik. Ada belaka, ada dia punya tempat dia masing-masing. Jadi kalau kita nak suruh orang ni, duk main saja dak. Dia ni rapat dengan mayat ni. Kena bagi pesaka. Orang ni, dia ni rapat keluarga tapi jauh duduk. Tak payah. Pening kita. Allah kata jangan pening. Yang duduk luar negara ke dalam negara ke, kalau nama dia tersenarai dalam kumpulan penerima ni, baliklah dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan hukum syariat ini dengan menentukan para pewaris dan menetapkan bahagian masing-masing daripada sebarang harta yang ditinggalkan oleh si mati. Allah Ta'ala tetapkan. Ini kerana jika manusia diberi kuasa untuk memilih dan menetapkan bahagian pewarisnya, dia pasti tidak akan dapat lari daripada keburukan dan kesilapan ataupun penindasan. Akan ada. Aku tak apa suka tu anak tu. Contohlah tak. Kenapa? Sebab dia kahwin dengan calon bukan pilihan saya. Ada mak-mak aku pelik-pelik macam ni. Dia menikah dengan budak aku tak suka. Kenapa nak bagi harta dia? Sudah. Dia mungkin akan mengikut hawa nafsunya atau terpengaruh dengan perasaan, lalu menafikan sebahagian pewaris haknya atau melebihkan setengahnya dari yang lain tanpa hak sebenar. Dia juga tidak dapat menilai siapakah di antara mereka yang lebih dekat atau lebih berguna kepadanya dalam mencapai tujuan dunia dan akhiratnya. Sekiranya manusia diberi kuasa untuk itu, nascaya akan banyak berlaku kemudaratan dan yang akan berlaku. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 11, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a
fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Mak ayah kita tak gugur, tak ada siapa boleh sekat dia daripada harta pusaka, sebab dia bagi semua kepada kita. Tiba-tiba waktu anak dia mati, dia tak dapat nanya. Kamu tidak mengetahui siapa antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagi kamu. Kita tahu. Ini adalah ketetapan. Allah kata fariidatan minallah. Ini ketetapan daripada Allah Azza wa Jalla. Kamu jangan duk pilih-pilih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kalau kita tadabbur ayat ini jelas, Allah kata apa? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ketika mensyariatkan undang-undang ini, dia tahu siapa yang patut menerima pusaka dan siapa yang patut diketepikan untuk daripada menerima pusaka. Aliman hakim, lagi bijaksana. Jangan duduk petikaikan undang-undang Allah Ta'ala. Jangan kata kita bagi para rakyat ni, kita bijak pada Tuhan, kita boleh buat itu ini, kita kata tak usah duduk cakap banyak. Dah, buat ya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini para jemaah sekalian, kadang-kadang kita ni berlaku sentimen tu lebih. Anak yang duduk dekat kita, hari-hari duduk beli nasi berlauk dengan kita, contohnya petang-petang mari letak minyak urut kat kita. Nah, mak sakit kaki, mari saya urut. Lama-lama dia mari perasaan, oh budak ni lah baik dengan aku, anak ni lah banyak khidmat pada aku. Senyap-senyap pergi tukar nama tanah, diam-diam pergi tukar nama kereta, lama pula tukar nama bangunan, kan? Khianat. Sebab anak dia ramai, anak yang duduk jauh daripada dia tak dapat apa-apa. Selepas dia mati, tiba-tiba anak yang dia tukar nama tadi joli, boros, sekejap ya habis harta. Anak yang duduk jauh, yang tak khidmat dia waktu dia hidup, anak ni pagi petang siang malam berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbighfirli wali walidaya, ya Allah ampunkan dosa aku dan dua ibu bapa. Nak kata apa? Manfaat. Tuhan kata, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu siapa di antara mereka ahli-ahli pewaris ini yang dapat memberi manfaat kepada kamu. Kita tak tahu. Kita dah nampak dengan mata dunia, dia ni baik, dia ni baik, dia ni, akhir sekali habis harta kita transfer, kita tukar nama dia. Bila kita mati, dia telah boros, joli, harta tu habis, entah buat apa. Anak-anak yang kita sangka tak baik masa hidup, anak inilah yang telah berkhidmat kepada kita, yang telah memberi sumbangan kepada kita. Anak, para jemaah sekalian, ini cerita benar. Ada orang mari ke pondok saya nak jumpa ustaz. Saya kata silakan masuk. Dia bawa sampul. Kata sampul apa ni? Dia kata ni duit. Duit apa? Duit pusaka bahagian yang saya terima daripada arwah. Saya lupa mak ke ayah, yang penting salah seorang. Jadi duit ni saya nak pulang balik kepada arwah. Ustaz buatlah wakaf, bangunan asrama ke bangunan pondok ke, buat biar pahala berterusan kepada si mati. Kita mengatakan Masya Allah, ibu kamu atau bapa kamu telah mendidik kamu dengan pendidikan yang baik, yang Nabi sebut waladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Inilah salah satu daripada ciri-ciri anak soleh. Tak macam mana kita nak tahu? Mu tak tahu. Allah kata, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tak tahu mana yang lebih yang lebih baik, yang lebih banyak manfaat kepada kamu. Maka dengan ini Allah tak serah kepada kita, Allah tak serah kepada malaikat, Allah tak serah kepada Nabi SAW untuk membagikan harta pusaka, maka Allah sendiri yang membahagikannya. Kita kata alhamdulillah, inilah keindahan undang-undang Islam. Kita berpindah kepada berpindah kepada keindahan yang ketiga. Islam telah memberi hak kepada setiap pemilik. Islam telah memberi hak kepada setiap pemilik, hak dengan sempurna. Jadi orang ni kita ada hak milik kita.
hak milik dalam bab pusaka, hak milik dalam bab waktu kita hidup, semua ada hak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'ta kulli haqqin haqqahu wala wasiyata liwarisin. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemiliknya, maka tidak harus ada wasiat kepada pewaris. Ini dalam masalah ini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lain. Maka setiap orang memenuhi syarat sebagai pewaris. Maknanya syarat nak jadi waris tu sudah ada. Tadi saya sebut beberapa syarat. Dan bebas daripada segala halangan. Halangan tak boleh terima pusaka ni apa dia? Yang pertama dia panggil al-qatil, orang bunuh orang. Contohnya orang ni tak ada anak, dia bela anak saudara dia. Anak saudara boleh pusaka sebab dia tak ada anak kan. Anak saudara ni pun tunggu lama, orang tua ni tak mati-mati. Aku nak ambil harta pusaka dia macam mana? Dia bunuh pakcik tu. Maka orang ni tidak boleh menerima pusaka. Sebab pembunuh. Yang kedua, kalaulah waris dia tu hamba, zaman ada perhambaan dulu lah. Zaman kita ni hamba sudah tidak ada dalam kitab je. Yang ketiga, ikhtilafuddin, berbeza agama. Itu tiga ni terhalang daripada menerima pusaka. Baik, orang yang tidak ada halangan, syarat-syarat penerimaan pusaka itu cukup, bebas daripada segala halangan, akan menerima bahagiannya secara langsung, sama ada kanak-kanak atau orang dewasa. Tengok, dia tu kanak-kanak atau orang dewasa. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, Nabi kata li'aula rajulin zakarit. Kalau orang belajar bahasa Arab, rajulun tu laki-laki kan. Kenapa Nabi guna zakar? Zakar tu jins, jantina. Laki-laki, jantina dia laki-laki. Tak kira dia tu tua, budak, kanak-kanak, kuah beranak. Ayah dia mari nak tengok anak di hospital, aksiden, mati. Anak dia boleh pusaka. Budak kecil kau besar, itu anak dia. Tak boleh kita nak ketepikan. Laki-laki atau perempuan, yang lemah atau yang kuat. Kalau anak dia Down syndrome, budak OKU kata orang, terima pusaka. Pewaris utama maupun cawangan. Pewaris utama tadilah berapa orang yang kita sebut tadi? Ibu bapa, suami, isteri, anak-anak. Ini dipanggil pewaris utama ini. Cawangan tu hal-hal tu lah, cucu, cici, adik-beradik, itu dia panggil hawasi. Bahkan sepupu-sepupu pun, kalau dah tak ada lagi waris lain, sepupu pun menerima pusaka juga. Maka melalui cara ini, Islam telah menghapuskan ketidakadilan besar yang dialami oleh kaum perempuan, seperti terdapat dalam undang-undang yang diamalkan oleh kaum Yahudi, Rom, Greek dan orang Arab pada zaman jahiliah. Orang Arab ni, kanak-kanak dia tak bagi saka. Apa budak kecil tak pandai bawa senjata lagi, nak saka dah tepi. Orang perempuan pun tak dapat juga. Itu kerja jahiliah. Maka Islam menghapuskan sistem zalim itu dengan cara sistem faraid. Islam juga membuang ketidakadilan dilakukan oleh Arab jahiliah terhadap kanak-kanak. Seperti kanak-kanak lelaki tidak dapat mewarisi harta kerana mereka tidak boleh membawa senjata. Itu alasan dia. Tidak boleh membunuh musuh, memungut harta rampasan, dan tak boleh membela kabilah. Nak bela apa dia budak kecil? Macam mana mau bela? Tetapi undang-undang pusaka Islam telah memberikan hak kepada setiap pemiliknya tanpa kezaliman dan tekanan. Yang pentingnya kita pastikan bahawa si mati itu mati, penerima pusaka telah hidup. Itu syarat dia. Penerima pusaka telah hidup. Dia panggil tahakkuk hayatul waris inda mautil muwaris. Waris dia mati, penerima pusaka hidup. Itu jamin. Sekarang ni ada kes yang agak sukar. Contohnya orang ni satu family naik kereta, serentak aksiden, bom, mati sekaligus. Siapa dia penerima pusaka? Mati anak dulu ke mati bapak dulu? Dia tak tahu. Undang-undang forensik hari ni mungkin dia boleh kenal pasti tak. Orang ni mati pukul 7,
si anak ni mati pukul 8 contohnya, wallahu alam. Memang ni kalau siapa mati kemudian dia masih lagi boleh pusaka walaupun sama-sama dia. Lepas tu dia bagi orang hidup pula. Ini adalah sistem yang terbina atas dasar keadilan, kebijaksanaan, mengutamakan kebajikan, bersifat belah kasihan dan rahmat, serta mengambil kira hak-hak dan hajat semua, sama ada yang kecil atau yang besar, laki-laki atau perempuan. Semua boleh. Anak kecil ke perempuan ke, anak yang sudah dewasa, yang besar ke, semua dapat. Alhamdulillah. Jangan pula bini masuk manusia tak mengaji faraid ini susah. Kan? Bila mati apa kat mari nak berebut harta adik-beradik. Mana adik-beradik kawan tu ada anak. Jangan kacau dia. Keindahan yang keempat. Islam tidak memberi kuasa bebas kepada pemilik harta untuk mengatur hartanya sebagaimana yang dia suka. Dia juga tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangkan bahagian mana-mana pewarisnya. Begitu juga dia tiada hak langsung untuk mengharamkan terus mana-mana pewarisnya, kecuali dengan sebab tadi. Tetapi Islam juga tidak menghapuskan terus hak pemilik untuk mengaturkan hartanya. Bahkan ia membenarkan pemilik harta untuk mengaturkan 1/3 daripada hartanya sebagaimana yang dia mahu. Tanda pelajar 1/3 dia panggil wasiat. Contohnya kita hari ini, kita ada harta banyak, kita nak derma, takut kita nak guna, kan aku sakit esok nak masuk hospital, siapa nak tanggung macam-macam, maka kita kata ginilah, harta ini aku nak milik ketika aku mati. Macam mana cara? Kita berwasiat. Satu wasiat, 1/3 daripada harta aku wakaf kepada jalan Allah, wakaf untuk majlis ilmu, wakaf untuk masjid, wakaf untuk pondok, untuk anak yatim, untuk itu hak kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri peluang bagi orang-orang yang tak mau derma waktu dia hidup. Seorang sahabat nama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dia telah mengalami sakit tenat yang hampir membawa kepada mati ketika berada di Makkah. Sa'ad ni sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahinya. Bila Nabi datang, dia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya banyak mempunyai harta dan tidak ada sesiapa yang akan mewarisinya kecuali seorang anak perempuanku." Allahu Akbar. Hartanya banyak, anak perempuan seorang ada. Bolehkah saya mewasiatkan 2/3 daripada harta untuk kebajikan? Banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak. Banyak tu." Saya berkata, "Separuh. Saya wasiat setengah." Nabi SAW berkata, "Tidak, banyak." Saya berkata, 1/3. Boleh tak 1/3? Maka Nabi SAW bersabda, "As-sulusu kabirun." Ada riwayat kata as-sulusu was-sulusu katsir. "Innaka in tarakta waladaka aghniya khairum min an tatrukahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tarfu'aha ila fi imra'atika." Maksudnya Nabi kata apa? 1/3 itu pun banyak, tapi dibenarkan. Hadis ini menunjukkan bahawa wasiat boleh 1/3. Nabi kata apa? "Ya Sa'ad, sesungguhnya lebih baik bagi kamu untuk meninggalkan para anakmu kaya daripada meninggalkan mereka miskin dan meminta-minta daripada orang lain." Kalau memberi harta banyak, wakaf semua, nanti anakmu miskin, duk merempak minta dengan orang. Buat apa? Baik, tinggal harta kepada mereka. Sesungguhnya apa-apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah akan dikira sebagai kebajikan. Walaupun sesuap makanan yang kamu berikan kepada isteri kamu. Artinya semua nafkah kita tu kita niat kerana Allah Azza wa Jalla, kita boleh pahala, termasuk makanan yang kita bawa untuk keluarga kita. Alhamdulillah, semuanya berpahala. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Islam juga telah menjaga 2/3 daripada harta untuk pewaris bagi menghalang mereka daripada kemiskinan dan keperluan. Kalau tidak ayah nak marah, dia wakaf semua, dia wasiat semua, nanya kan anak. Tuhan kata tak, 2/3 untuk anak-anak.
Ia telah memberi kepada pemilik harta 1/3 bahagian hartanya untuk diwasiatkan pada jalan kebajikan. Mudah-mudahan ia dapat menebus kembali di akhir hayatnya apa yang telah dia terlepas daripada amal kebajikan pada zaman mudanya. Kita waktu kita hidup kita bakhil. Orang Kelantan kata kopi, kan, nak derma kopi, sayang, bakhil, akhirnya dekat-dekat nak mati, jangan betul-betul dekat nak mati baru buat, tak jadi. Waktu kita di akhir hayat kita masih sihat molek, kita pun panggil keluarga semua, kita tulis wasiat. Aku berwasiat 1/3 harta aku ni fisabilillah. Bagi. Anak kata jangan abah, kami nak itu, mu dah besar dah pangkat, aku hantar mu mengaji sampai luar negara, gaji besar, nak lagi harta kita 2/3. Adil. Jangan kata mu semua kayu aku bagi lillahi ta'ala, tak mampu kita. Baik, kita pergi kepada keindahan yang kelima. Sesungguhnya undang-undang pusaka dalam Islam mengutamakan orang yang memerlukan. Ia memberikan bahagian yang lebih kepada mereka yang lebih berhajat daripada mereka yang kurang berhajat. Ini nak jawab ni. Tengok, yang kelima ini menjawab tuduhan Islam diskriminasi wanita. Dia kata Islam ni tak hormat pada wanita. Kenapa laki-laki dapat banyak, 2, kakak dia wanita dapat 1? Ini jawab. Tengok jawapan tuan. Oleh sebab itu, bahagian yang dipusakai oleh anak-anak lelaki si mati lebih banyak daripada yang dipusakai oleh bapa si mati, kerana si anak bapa dia mungkin boleh 1/6 ya. Anak dia boleh habis harta. Kenapa? Kerana si anak baru memulai kehidupan mereka dan lebih memerlukan duit yang merupakan asas bagi semua peringkat kehidupan. Manakala bapaknya pula mereka sudah berada di penghujung usia dan tiada apa lagi yang tinggal bagi mereka kecuali sedikit waktu. Ayah dia ambil sikit sudahlah. Maka mereka hanya memerlukan sedikit bekalan untuk hari tua, juga hanya sebagai tambahan daripada harta yang telah mereka kumpulkan sewaktu mudanya atau apa-apa yang telah diwarisi daripada bapa mereka sebelumnya. Jadi orang tua ni sudah ada dah. Ini kanak-kanak baru nak naik, jangan dek kelahi dengan dia. Kerana sebab itu juga Islam selalu memberikan kepada kaum lelaki 2 kali ganda lebih banyak daripada bahagian anak perempuan dalam pembagian harta pusaka. Sebab apa? Anak lelaki yang mewarisi harta bapaknya 2 kali ganda lebih banyak daripada bahagian saudara perempuan, dia bakal menjadi seorang suami yang akan membayar mahar perkahwinan untuk isterinya, menanggung nafkah hidupnya, isterinya dan anak-anaknya. Kalau kita dah kahwin, siapa dia yang bagi nafkah? Suami. Siapa yang bagi mahar? Suami. Isteri diam-diam je asyik terima, duk tunggu nak beli barang kemas dia tu. Jadi kamu diam. Sebab satulah Islam bagi 2 kepada si anak laki-laki. Dia juga harus menanggung saudara perempuannya jika mereka masih berada di bawah jagaannya. Bila ayah dia mati, adik-adik perempuan dia ni di bawah kawalan si laki-laki ni, dia panggil wali. Dialah yang bertanggungjawab atas segala perbelanjaan dan urusan keuangan. Walaupun saudara perempuan hanya mendapat separuh daripada bahagian saudara laki-lakinya, kan, tetapi dia dimaafkan daripada menanggung segala perbelanjaan keuangan pada semua peringkat hidupnya. Ambil letak dalam beg dia. Dia tidak perlu membayar apa-apa belanja perkahwinan, perbelanjaan rumah tangga, nafkah keluarga atau anak-anak. Jangan. Dia kata sekarang ni ibu-ibu belanja, beli duit, beli pakaian anak-anak, itu ihsan daripada ibu. Ada setengah ibu ni pangkat dia besar, suami dia gaji kecil, dia tolong derma, dia boleh pahala, kan? Tapi tak wajib atas dia. Bahkan dia tidak perlu menanggung nafkah dirinya sendiri. Selagi dia taat kepada suami dia lah tanggung dia. Selain daripada semua itu, dia juga akan menjadi seorang isteri yang akan diberikan mahar perkahwinan dan suaminya akan menanggung semua nafkah hidupnya. Masya Allah. Cara yang diputuskan oleh Islam tentang bahagian pusaka kaum perempuan ini merupakan jalan yang paling adil dan seimbang berbanding dengan cara mereka yang melampau, yang menafikan terus hak kaum perempuan daripada mewarisi harta pusaka seperti isu jahiliah dulu. Juga golongan sesat lain
yang menuntut persamaan antara perempuan dengan laki-laki secara mutlak dalam urusan berkaitan harta pusaka, dia panggil golongan liberal. Dua-dua ni tak boleh pakai belakang ni. Dia panggil ajaran yang menyeleweng. Baik, timbul soalan. Sambil-sambil itu kita jawab selalu soalan. Tak? Ada soalan kata, bila waktu nak bagi harta pusaka, berkumpullah adik-beradik laki-laki, adik-beradik perempuan. Si perempuan kata, abang-abang, kalau kita bagi harta pusaka sama banyak macam mana? Laki-laki sudah pasti dia nak bagi ikut faraid sebab untung dia, kan? Si perempuan dengan belah kasihan minta ihsan abang-abang. Maka tidak menjadi masalah sekiranya adik-beradik laki-laki reda membahaginya sama banyak. Reda. Contohnya kita kata 5 laki-laki, 5 perempuan. Masalah kita jadi 15. Laki-laki 2 jadi 10. Yang perempuan berapa? 15. Tiba-tiba dalam salah seorang daripada laki-laki itu miskin, yang lain-lain itu ada duit lah. Yang ni cikgu, yang ni doktor, yang ni engineer, ni apa macam. Yang seorang ni penganggur, tak ada duit. Dia kata, maaf lah, saya seorang tak setuju. Saya tetap mengikut faraid sebab dia perlu duit, dia miskin. Maka untuk dia tak boleh adik-adik setuju semua. La, hak masing-masing. Maka kita pecahkan daripada apa tadi, masalah 15, tolak 2 ke tepi, tinggal lagi 13. Yang 13 itulah dibahagikan sama rata. Itu dipanggil cara pembahagian yang begitu adil. Kalau seorang tak setuju, kalau orang perempuan tak setuju, baiklah ya, saya tak setuju ikut faraid, ikut apa ni sama rata, saya nak ikut Allah Ta'ala, nak ikut faraid. Kalau perempuan ni warak, kamu ambil satu, tak setuju bagi sama banyak. Alhamdulillah, kita buang yang di 2, buang 1, 13, tinggal lagi 12, bagi sama rata. Boleh macam tu. Tapi paksa tak boleh. Macam mana pun bagi sama rata. Aku kakak sulung telah memutuskan bagi sama rata. Adik-adik laki-laki kita setuju. La. Kita jangan cabar, jangan langgar SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza dalam bab pusaka. Tak boleh. Itu kalau tidak, ambil juga makan hak orang dengan tidak betul. Baik. Kita pergi kepada keindahan yang keenam. Sistem warisan pusaka dalam Islam mengukuhkan kasih sayang antara ahli keluarga dan menjauhkan mereka daripada perasaan hasad dengki dan permusuhan antara satu sama lain. Ini kerana setiap orang tahu dan yakin bahawa harta tersebut tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Setiap orang akan menerima bahagian masing-masing dengan penuh jaminan. Jadi kita tahu dah, aku tak balik ke, aku balik cepat lepas pada mak mati ke, aku duduk luar negara ke, duduk dalam negara, hak dia telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak bimbang. Kalau dia nak pergi repot di mahkamah macam-macam sembunyi, itu dia dengan Tuhan. Tunggu dalam kubur. Tapi undang-undang asasnya kita tenang. Tiada siapa yang boleh merampas atau menghalang mereka daripada menerima haknya walaupun hanya seberak zarah. Ini akan merapatkan mereka dan menambahkan kasih sayang antara mereka serta menjauhkan perasaan hasad dengki, iri hati dan permusuhan. Pernah satu hari An-Nu'man bin Bashir, ayah dia ni sayang, maka dia beri kepada Nu'man ni harta dia lebih. Beri. Mak dia kata, tak boleh macam ni, kita ada anak lain ramai lagi. Aku tak setuju. Habis, mari kita pergi jumpa Nabi SAW. Bila pergi jumpa Rasulullah kata, semua anak mau bagi tak? Tak, anak ni je. Nabi kata, ishad alayya ghairi, pergi suruh orang lain jadi saksi, aku tak mau. Ini pembahagian yang tidak betul. Mana Nabi tidak ikrar perbuatan sedemikian, membagikan harta anak secara senyap-senyap, tidak dibagikan. Nak bagi semua, tak apa. Semua anak-anak bagi, abah nak bagi, hidup-hidup lagi kan. Aku bagi, mu bagi, semua terima, alhamdulillah, gitukan nama. Boleh begitu. Tapi kalau nak tunggu jadi pusaka, jadi tunggu faraid lah. Kalau tidak, kalau jadi tukar nama senyap-senyap anak-anak ni, tuan-tuan akan tahu nanti anak-anak kita kelahi dengan sebab kita yang ajar mereka untuk kelahi, wal'iyazubillah. Keindahan yang ketujuh,
Islam menjadikan semua harta yang ditinggalkan si mati suatu yang khusus untuk keluarga yang terdekat dan paling disayanginya. Orang yang paling dia sayang siapa? Ibu bapa, anak, isteri atau suami. Itu ya kita ni. Nah, kadang-kadang kat suami boleh bini kat isteriku yang tersayang. Hari-hari duk tulis kat Facebook. Penat. Nah, ibuku disayangi. Ibu disayangi, isteri yang tersayang. Macam mana ni? Kenapa tak sayang ke ibu? Kita kata dua kesayangan yang berbeza. Sayang ibu bapa, dia panggil sayang atifi. Sayang, kasih sayang sebagai anak, orang yang telah melahirkan kita, orang yang berjasa kepada hidup kita besar. Dan sayang kepada isteri, dia panggil sayang kepada perasaan dan juga keinginan. Sebab ini isteri, dia akan khidmat kepada kita, akan bantu kita, akan macam-macam akan. Jadi dua itu berbeza. Maka kita tak salah kita kata ibu yang disayangi, isteri yang disayangi, boleh ya. Tapi janganlah melampau-lampau sayang. Akhir sekali suatu masa nanti kita tahu apa akan jadi. Adakah kesayangan itu berterusan ataupun tidak. Dengan ibu bapa kita sayang berpanjangan. Pasal itulah kata orang, anak dengan ibu kan berbeza. Mak waktu kita kecil, dia suka kalau kita besar cepat. Nah, anak pula bila ibu sudah tua, dia suka kalau ibu tu mati cepat. Ni anak yang tak baik lah. Anak yang baik tak mahu dia. Baik. Yang ke 7, Islam menjadikan semua harta yang ditinggalkan si mati suatu yang khusus bagi keluarga yang terdekat dan paling disayanginya. Kebanyakan mereka kerabat terdekat dan lebih banyak memberi bantuan kepada si mati secara umumnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bahagian pula daripada kaum harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak bimbang. Cuma tadi ada sedikit masalah. Masalah orang ambil anak angkat. Ingat baik ni, ibu-ibu angkat, bapa angkat. Anak angkat bukan nasab kita. Dalam kaedah Islam, penerima pusaka ni dia panggil asbabul irthi. Dalam bahasa faraid dia panggil asbabul irthi. Sebab-sebab orang nak terima pusaka ada berapa? Dia panggil ada. Tengok dalam faraid, dalam Arabiah kata asbabu mirasil wara salasatun kullun yufidu rabbahul wirasah wahya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab. Sebab penerima pusaka itu 3. Yang pertama sebab perkahwinan. Bila kita kahwin, marilah anak-anak kan. Itu dia panggil sebab perkahwinan. Sebab perkahwinan, bila kahwin jadi isteri, jadi suami. Maka dua orang ni tetap boleh pusaka. Salah seorang daripada mati boleh menerima pusaka. Tak gugur sama sekali. Laki-laki akan dapat bahagian dia kan, setengah kalau tak ada anak. Kalau ada anak 1/4. Isteri dapat 1/2, 1/4 ataupun 1/8. Timbul masalah. Kalau isteri 4 orang, 4 orang 1/8 tu lah duk bagi tu yang pakat duduk main bakhil belaka tak mahu bagi ni. Dia kata awak ni kalau nikah lain kak nyanya bagi dah lah kita kan. Yang kedua sebab keturunan, nasab. Anak, ayah, cucu itu dipanggil nasab. Jadi anak angkat nak duduk di mana? Tidak ada keturunan, tidak ada perkahwinan, maka saya nak bagi duit, nak bagi harta ke anak angkat ni macam mana? Tuan ataupun puan bagi waktu hidup sedekah ke dia. Tak boleh Ustaz. Kan sedekah kan dia lari pula. Ni banyak orang ni, anak angkat dia bila dia bagi harta, kawan tu lari. Boleh harta, tak kena dah mak angkat dia ni. Tak balik-balik ke rumah. Kenapa tak balik? Sibuklah ibu, sibuk akhir kali tak balik. Mungkin harta dia dapat dah.
Maka jalan penyelesaian terbaik wasiat. Tulis wasiat. 1/3 ni aku beri kamu, tapi dengan syarat jangan lari, jaga aku, dan macam-macam kita boleh buat syarat. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada kitab kita. Tamak 7 perkara tadi dia kata secara umumnya keindahan Islam dalam bab harta pusaka. Kemudian kita pergi kepada yang ke-8. Apa dia kata? Antara hikmah Islam dalam menghadkan pewarisan harta pusaka kepada anak-anak si mati, keluarga dan kaum kerabatnya. Kenapa dia tak bagi umum global? Nah, dia bagi pada keluarga, bagi pada anak-anak. Kenapa? Tengok yang ke-8. Ketika seorang itu hidup, dia akan menggunakan dan membelanjakan hartanya untuk keluarganya dan kaum kerabatnya. Mesti dah keluarga kita beli banyak. Ketika si mati masih hidup, mereka mendapat faedah daripada harta tersebut untuk memenuhi keperluan dan tuntutan hidup mereka. Anak-anak dapat, nak beli apa pun boleh. Maka adalah tidak adil sama sekali untuk merampas harta tersebut daripada mereka selepas kematiannya dan memberikannya kepada orang lain yang tiada kaitan dengannya. Tiba-tiba orang lain mengambil pusaka anak, tak dapat lah. Bahkan ia wajib menjadi pusaka bagi pewarisnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man taraka malan fali warasatihi. Sesiapa yang mati dan meninggalkan harta, maka dia adalah milik untuk para pewarisnya. Pewarisnya telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang ke-9, sifat semula jadi manusia menyayangi anak-anak dan ahli keluarganya. Dia bekerja dan berusaha sepanjang hayatnya untuk kebahagiaan mereka. Betul dah kita ni tak? Kenapa susah cari makan? Untuk anak-anak lah ni. Beli rumah. Kenapa beli pula rumah? Untuk anak. Kenapa beli kebun pula? Untuk anak. Semua untuk anak dia. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata al-waladu majbanatun wa mabkhalatun. Anak pinak ni menjadikan seorang itu bakhil ataupun penakut. Kenapa tak pergi jihad? Kan mati kan anak kecil, siapa nak jaga? Anak. Kenapa tak pergi jihad? Tak boleh. Kenapa tak infak? Harta ni simpan ke anak. Tak apalah. Itu naluri manusia. Orang yang boleh infak, dia berpegang dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta kita ni 3 perkara: yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekah. Wa ma siwa zalika, lain daripada itu adalah harta orang. Sebab itu Nabi tanya para sahabat. Nabi tanya, siapa di kalangan kamu harta orang lain lebih dia sayang daripada harta dia sendiri? Siapa? Sahabat kata, mana ada Rasulullah, kita mesti sayang harta kita. Nabi kata, kesayang harta kita yang benarnya harta yang kita makan, yang kita pakai, yang kita infak. Yang lain-lain itu bukan harta kita. Baik, kita pergi kepada yang ke-9. Sifat semula jadi manusia menyayangi anak-anak dan ahli keluarganya. Dia bekerja dan berusaha sepanjang hayatnya untuk kebahagiaan mereka. Dia juga bercita-cita untuk meninggalkan harta yang mencukupi selepas kematiannya untuk keperluan mereka dan mengelakkan mereka daripada meminta-minta dengan orang lain. Daripada dia minta sedekah, baik kita tinggal harta. Apabila seorang itu yakin bahawa selepas kematiannya nanti hartanya akan berpindah milik kepada mereka yang disayanginya, yang telah dicurahkan setiap keringatnya untuk kebahagiaan mereka sepanjang hidupnya, dia akan meninggalkan dunia ini dengan tenang dan aman. Tak apa harta aku, anak aku ada. Yakin bahawa ahli keluarga penyambung kehidupannya akan hidup bahagia tanpa kerumitan. Ini sedap kita, rasa rehat kan. Yang ke-10, yang terakhir, apabila seorang itu tahu bahawa harta yang dikumpulkannya akan memberi faedah kepadanya semasa hidupnya dan selepas kematiannya pula akan menjadi milik anak-anak yang disayanginya serta kaum kerabatnya, ini akan menggalakkannya untuk rajin berusaha memajukan hartanya dan menjaganya daripada pembaziran atau terbiar tanpa jagaan sehingga merosakkannya. Tak boleh ni, kebun-kebun ni untuk anak-anak cucu kita kan. Tetapi jika dia tahu semua harta kekayaan akan berakhir di tangan kerajaan, boleh ke Baitul Mal kan,
Manakala ahli keluarga yang disayangi tidak akan mendapat apa-apa kebahagiaan daripadanya, ini tidak akan menggalakkannya untuk mengumpul harta dan melaburkannya. Dia juga tidak akan menjaga kepentingan harta itu. Ini akan menyebabkan kelemahan ekonomi negara dan membawa kepada kemiskinan dan kehinaan. Ini hikmahlah. Semua ini jelas menunjukkan bahawa undang-undang warisan pusaka yang digariskan dalam Islam memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Ia tidak memberi kuasa penuh kepada pemilik harta untuk melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Tak boleh juga beri orang itu beri, tapi ada bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi ia juga tidak menafikan terus hak mereka dalam mengaturkan urusannya. Ini bertentangan sama sekali dengan undang-undang kejam yang menjadikan harta milik kerajaan sepenuhnya. Ada setengah pahaman ni. Jadi harta kerajaan sepenuhnya. Dan tiada beza antara ahli keluarga atau orang luar dalam hak ataupun harta seorang individu. Begitu juga dengan undang-undang yang memberi kuasa penuh kepada pemilik harta untuk mengatur harta mengikut kehendaknya semata-mata. Ini akan menjadikan ahli keluarganya di bawah kuasa dan belas kasihannya. Dia nak bagi, tak nak bagi saja. Membolehkannya untuk memberi atau menafikan hak mereka suka hati. Bahkan jika mahu, mereka boleh mewasiatkan harta mereka semuanya kepada kucing dan anjing mereka dan mengharamkan waris mereka daripada harta tersebut. Ada pada jenis orang ni, dia kata harta dia ni wasiatkan anjing dia. Macam-macam orang dah tak ikut wahyu. Islam sebagai agama Allah adalah agama yang adil dan seimbang. Undang-undangnya sangat tulus dan tepat. Ia memenuhi kepentingan semua manusia dan memberikan haknya kepada setiap yang berhak. Maha suci Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu dia panggil, tamatlah kita tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 rahsia ataupun hikmat mengikut undang-undang harta pusaka di dalam Islam ini. Jadi para jemaah sekalian, itu tamat dalam kitab kita. Kalau anda duk perhati tengok, ada setengah orang ni dalam bab harta pusaka ni dia main-main je. Dia boleh bagi suka-suka, bagi kepada orang ni, kita kata tak boleh macam tu. Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kepada kita harta. Allah yang telah mengaturkan siapa yang berhak dapat, siapa yang tak berhak. Dan itu adalah panggil hikmah yang besar yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi nasihat saja kepada waris-waris. Ini saya jumpa sendiri ni. Ada sekeluarga bawa anak kecil mari jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak mari tanya hukum." Hukum apa tu? Hukumnya dia ni isteri kedua. Bapak dia kahwin seorang lagi, dapat anak kecil-kecil. Tok ayah ni, Pak Haji ni kahwin muda, boleh anak kecil. Orang Kelantan kata ceretek lagi kecil. Maknanya berapa orang kata aluh, kita kesiannya dia. Dan dia ada anak yang sudah besar, yang sudah bekerja. Dia ni orang panggil macam kontraktor lah. Ada kereta bulldozer, ada. Dia kata bila ayah dia mati, si abang-abang ambil semua harta yang ditinggalkan oleh bapak dia, tinggallah rumah dengan anak-anak duduk sekarang ni. Kita kata Masya Allah. Itu adalah merupakan suatu rampasan kepada anak yatim ini. Kamu kena ingat, Allah SWT telah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, mereka telah makan dalam perut dia api neraka. Jangan main. Atas dunia ni budak kecil relax ya, kan? Dia tak sedut relax lah. Neraka tunggu depan buat apa kita. Harta, mungkin harta kereta berdoza, orang Kelantan kata kereta sodok. Kereta sodok ni mungkin 4-5 hari lagi rusak, tapi dalam kubur kamu tak lepas. Cuma nasihat sayanya kepada ibu-ibu yang bermasalah seperti ini, supaya pergi ke mahkamah, pergi ke pejabat agama yang berdekatan, report apa yang berlaku. Mudah-mudahan sempat lagi pejabat agama panggil semua keluarga supaya datang untuk memperjelaskan siapa yang berhak menerima pusaka ataupun tidak. Jangan biarkan kesian kepada mereka nak berdepan dengan azab yang begitu dahsyat di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Wallahu alam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.